Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih untuk korang lah. Korang semua masih lagi lepak skrin kan untuk kita habiskan event kita hari ni, iaitu Jom Launch 2021. Okay, thanks pada tim-tim Jom Launch juga kerana menjadikan event ni. Okay, dan thanks to you pasal pilih projek saya yang tak seberapa ni compare dengan orang-orang lain yang ada lah. Okay, hari ni saya nak present tentang smart parking AI ataupun parking pintar kecerdasan buatan. Poyo kan bahasa Melayu. Tak apalah, janji sedap bunyi kan. Kalau tulis bahasa Inggeris nanti macam dah biasa sangat dengar. Bunyi pun macam poyo juga bahasa Inggeris. Okey, tak apa. Kita teruskan dengan siapa saya. Okey. Nama saya Muhammad Hamizi bin Jaminan. Ataupun boleh panggil Mizi. Saya berasal daripada Keluang, Johor. Kerja sebagai software engineer dekat Telekom Malaysia. Saya dah pengalaman dalam dunia IT ni lebih kurang 15 ke 16 tahun lah. Maksudnya lebih. Saya juga tutor ataupun trainer untuk mobile development dan juga web development. Apa merepek ni? Actually saya ada provide juga trainer untuk web development dan mobile development. Kalau nak training boleh roger lah. Dah. Nanti kan aku dah marah dengan event organizer kejap lagi kan dia roger. Alright, kita teruskan. Untuk hari ni saya akan present parking pintar kecerdasan buatan ataupun AI lah. Apa benda ni buat kan? Actually AI ni saya buat untuk tambah skill je sebenarnya. Dia bukan setakat untuk parking je. So benda ni actually saya banyak benda guna untuk trigger lah. Saya untuk trigger monyet kan, apa-apa. Tapi macam parking pun salah satunya lah. Nampak macam commercial sikit kan parking kan. Right. So kenapa parking AI? Sebab kalau kita pernah tengok sebelum-sebelum ni, ada yang dekat Penang contohnya, IoT, mereka menggunakan untuk di smart parking dia orang gunakan sensor. Tapi untuk di parking pintar yang saya buat ni, kita menggunakan kamera sedia ada. So dekat tadi daripada sumber kamera tu kita akan proses bagaimana cara-cara untuk detect kenderaan tu dah parking kat tempat dia ataupun lain. Saya juga bukan setakat tu je. Saya juga buat logik ni gunakan untuk kat rumah lah. Kita detect monyet yang berada di sangkar kucing sebab diorang rembat saya punya makanan kucing. Habis bulu-bulu diorang semua cantik-cantik nak harem. Kan dah merepek aku ni. So macam biasa lah kan. So apa-apa juga kita nak cerita sesuatu ni ataupun teknologi ni, kita mesti ada permasalahan. So untuk orang buat smart parking ni, biasanya sensor-sensor tu mahal. Dan sama jugalah untuk current problem, iaitu parking ni, dia orang problem dekat bahagian pemantauan dan juga kaki tangan. Dan masa sama juga dia orang dia akan ada isu kecurian lah. Of course bila kita dah ada IoT, benda tu semua akan melibatkan connectivity. So bagi untuk selesaikan masalah ni, masalah sangat kan. Jadi tak adalah ni, kita bagi solution je kan kalau nak ni kan. So kita dapat minimalkan cost. Minimalkan cost kita ni iaitu menggunakan satu device je lah, atau satu device lah kan, sebab kita kadang-kadang guna kamera. So kalau ada multiple camera is good lah. Dan kita juga dapat menggunakan kaki tangan, iaitu perlu jalan-jalan ke apa. Benda ni kisahnya kita boleh apply dekat local council ataupun parking-parking tapak yang ada lah kan.
Okay. Dalam masa yang sama juga, bukan setakat dia proses packing je, dia juga boleh handle vandalisme. Dah lama pun kamera, betul tak? Kita record lah sekali kan, jadi kat situ kita just pantau je. Okay. Kat sini juga saya combinekan menggunakan AI yang detect suspicious lah, untuk orang bila orang dekat kat kereta ni, dia detect orang ni nak curi kereta ke apa kan. Benda betul lah, tapi dia tak match lagi lah actually, sebab projek hobi kan. Okay. Kenapa buat benda ni Okay, actually sebenarnya macam saya cakap tadi, projek ni saya buat pasal kita nak improve kita punya knowledge. Sebab dekat office sebelum ni saya ada buat projek untuk OCR. Okay. So ada projek untuk detect nombor plat. Okay. Dan juga untuk object matching serta face recognition. Okay. So benda tu saya guna untuk saya punya sendirilah sebenarnya kan. Ada macam R&D yang tak ada buat apa-apa, sebab yelah malam tak ada buat apa, so saya lepak office. Saya guna kamera office tu untuk projek-projek ni lah. Sebab apa tau, dia actually macam ni. Okay, salah satunya adalah face recognition. Okay, face recognition ni saya gunakan ke office ni. Sebenarnya saya tu tinggal pas. Saya lah kalau keluar pas buka apa semua tak ada meja. Lepas tu bila nak terkencing tu, kita keluar. Pas tertinggal. Tak adalah kerja tekan pas untuk orang buka. Tapi bila dah tengah malam, siapa dah bukakan kau kan, duduk seorang kat situ kan, dah terpaksa call member ataupun kan untuk buka kita punya pintu. Okay, jadi apa yang saya buat, okay, sebelum ni, okay, saya buat face recognition. Okay, saya akan saya gunakan Raspberry Pi untuk communicate dengan kita punya tekan-tekan pintu tu lah kan, sensor tu. Okay, sensor lah magnetic tu. Okay, so saya akan registerkan muka saya and then some gesture macam yo peace, baru dia buka pintu tu lah. Okay, jadi benda-benda tu saya rasa macam seronok lah buat kan. Jadi bila tiba tang untuk projek parking ni, saya sebenarnya itulah, sebenarnya saya guna untuk buat detection. Kita panggil dia overlap lah. Okay, overlap. Jadi bila kenderaan ni pun sama juga, bila kita setkan serta-serta tempat dekat dalam logik tu. Okay, so bila dia overlap ataupun tutup je kawasan tu, so dia akan detect sebagai ada parking. Okay, adalah logik-logik tu yang kita gunakan dalam this project. Okay, teknologi yang saya gunakan untuk AI ni OpenCV dengan YOLO. Okay, OpenCV ni more pada computer vision. Okay, iaitu komputer yang analyze untuk tengok. YOLO pula kita try untuk combine dan analytic behavior. Okay, yang ni tak berapa power sangat lagi lah. So masih lagi basic untuk ni. So salah satunya juga dia untuk mengenal kenderaan. Okay, jenis-jenis kenderaan. Okay, itu saya gunakan dekat YOLO lah. Okay, sebab dia ada pre-modeling. Okay, untuk language dalam this AI, saya gunakan Python. Okay, sebab Python antara banyak bahasa yang digunakan lah, selain ada language macam C apa semua. Okay, jadi Python ni saya install dekat Raspberry Pi dan juga komputer lah. Biasanya untuk pemula saya install dekat saya punya MacBook untuk testing this logic lah, and then kemudian saya transfer kepada custom Pi yang ada Nvidia punya GPU. So dia quite good lah untuk this processing. Lepas tu untuk communication semua saya ada pakai Node-RED dengan some min stack lah. Okay, dan tu kita boleh gunakan, saya gunakan MQTT dan REST juga lah untuk transfer gambar dan juga data-data yang digunakan yang IoT biasa guna. Okay, ni dia actually projek ni kalau nak detail dia besar lah kan, tapi kita buat simplify, jadi nampak je macam
segembang lebih dah kan. Actually benda tu metod dia kan. So pasal gini je. Okay. Jadi apa yang kita buat ni mostly suka-suka. Okay. Tak ada apa-apa sangat lah. Tapi dalam pembangunan ni, okay, so dia actually ada terpanggil rintangan lah. Okay. Apa yang kita buat untuk rintangan ni ialah try and error apa semua kan. Lepas tu tak ada geng-geng yang sama-sama nak buat benda ni. Jadi buat lonely no more lah. Alright, okay. So apa plan? Tak ada plan actually. Sebab benda ni saja saya submit dekat Jom Launch. Pasal apa? Tinggal kita buat projek tak submit kan, dino apa semua kan, kena anjing macam Aizal sampai sekarang tak submit. Sorry Zal, anjing gurau-gurau. Okay, actually saya nak tambah baik knowledge lah. Okay, untuk machine learning, dan try buat modeling sendiri. Commercial rasa macam tahu lah, maybe buat SaaS ke ataupun kalau open source kan. So siapa nak collaborate untuk logik-logik yang mana yang boleh digunakan, okey je, tak ada masalah. Okay, nak tengok ke? Kita tengoklah sikit lah kan. Korang memang suka tengok-tengok. Okay. Apa pun, kalau ada apa-apa tanya, nak sembang, boleh tu je. Easy. Okay. Okay, babe. Thanks spend masa untuk aku punya baby ni. Okay. Okay, apa lagi kita tunggu lepas ni lah. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kepada Encik Amizi kerana memberikan pembentangan projek AI. Okey. So mana-mana kawan-kawan yang ada apa-apa soalan, sila tampal soalan anda tu di ruangan Q&A. Okey, kita ada soalan yang pertama. Berapa kos infra untuk parking 3 tingkat? STP tingkat dalam STP tu apa? STP tingkat dalam 30 biji kenderaan. Oh, kos infra. Okey. Untuk yang internal punya macam apa tingkat ni, dia kita boleh guna existing CCTV tau. Okey, pasal apa? Untuk this AI kita tak gunakan sensor macam parking biasa. Okey. So kita guna existing camera untuk detect lot parking tu ada kenderaan ke tak. So dari situ AI ni kita akan proses dulu dia punya classification, okay, sama ada yang duduk kat parking tu motor ke, kereta ke kan, ataupun manusia ke. Kita akan trigger hanya untuk kenderaan lah. Kalau kita set untuk kenderaan lah, saya kira lah dia jenis van ke, kereta ke, ataupun truck. Okay, truck kecil lah kan, macam pick up kan. Jadi untuk kos tu actually kita tak ada kos dekat sensor yang macam existing parking yang kena letak apa macam pin dekat bawah ataupun lampu-lampu tu kan. Jadi dia sebenarnya more pada existing camera je, and then kita boleh connect that information macam dekat board counter tu untuk kita letak tu. So kita boleh reuse untuk minimalkan kita punya cost. Sebab satu, kenapa kita pakai kamera instead of sensor? Okay, sensor ni contoh kalau kita buat parking open space kan, ataupun open space dekat multi-console punya area, dia punya masalah apa tau? Okay, let's say ada kita nak apa
tar jalan tu, sensor tu kena buka balik tau. Sensor tu kena buka balik and then kena tar semula, lepas tu kita kena pasang balik. Kat situ dia dah ada cost untuk buka dan pasang. Okay, so untuk kalau parking jenis AI ni, okay, kita perlukan satu pole yang tinggi and then kita just marking je parking lot. Alright, okay. So berbalik pada soalan yang tadi, berapa kos tu actually susah lah nak jawab kan. Sebab walaupun setiap parking tu ada 30, kalau kita kalau dia punya visibility dia terus nampak, so kita boleh guna minimum je lah dia punya kamera yang kita nak pakai tu. So untuk berapa kos tu susah sikit nak jawab. Okey, terima kasih. Betul lah, kalau kita punya kos hanya sekadar kamera dan mungkin kos tambahan pada server lah kan untuk handle processing tersebut. Okay, next question. Kalau close parking, view block by pokok ke, macam mana kita nak handle? Adakah dia punya TPU tu cukup bijak untuk handle? Okay, alright. Okay, untuk yang pokok apa semua tu, kita still sampai untuk kita punya test, dia still okay. Kita dah buat testing untuk bayang-bayang, okay, untuk mesti kita panggil siluet lah untuk dalam bahasa fotografi kan. Jadi macam bayang-bayang tu apa semua kita dah filtering dah, okay. Jadi kita akan decode all the frame tu untuk kita detect the shape of the kawasan yang kita ada buat marking. And then untuk bayang-bayang ataupun pokok tu dia kita akan abaikan benda tu. So actually walaupun dia sebab kita gunakan YOLO untuk kita punya filter logik, maksudnya walaupun ada pokok di sebalik ada kereta di sebalik pokok, okey, dia akan detect ada kereta ke tak. Okay, so bila ada kereta and then tempat lokasi yang dia park tu adalah kawasan yang kita mark, dia still akan detect walaupun ada pokok. Tapi pokok tu bila kita on the background scene punya, actually benda tu tak nampak pokok pun. Dia tak nampak pokok pun sebab kita proses by imaging dulu, okay? By classify and then baru kita proses by imaging dan baru kita proses by lot detection lah. So kalau dia match benda tu baru kita consider dia park. Macam tu lah. Okey, terima kasih. Okey, soalan seterusnya. Ini real time detection atau post processing? Kalau real time berapa FPS dia? Saya rasa ini adalah real time kan? Okay. Untuk yang korang tengok yang tu, okay, dia actually you nak pakai pre-record video macam kita buat demo, kita akan pakai pre-record video. Okay, kalau untuk live feed, so kita boleh pakai RSTP punya protokol lah macam ada dalam slide tadi. Jadi RTSP punya protokol. Jadi dia terus boleh live feed. Jadi bergantung kepada kamera tu punya feed lah kan. Normally dia akan 30 fps lah untuk depth processing. So untuk depth processing yang kita guna tu, kita normally kita akan pakai GPU lah, Nvidia GPU. Yang kita pernah untuk development kita pakai Intel punya MacBook. Okay, so untuk this testing kita ada satu Jetson Nano punya Pi lah. Actually bukan Pi, dia custom board macam Raspberry Pi, tapi dia punya processor dia kita pakai Jetson Nano. Kalau pernah tengok lah. Okay, dia ada lagi lah kalau nak pakai Movius, Intel Movius ke kan? Intel itulah saya tak berapa ingat. Jadi yang ni antara suggestion daripada ni lah kita punya otai Abang Azmili lah, sebab dia kata some board ni dia boleh melting. Jadi dia recommend the best board yang untuk kita support untuk kerja-kerja macam ni lah. Okey, terima kasih. Jawab kan? Jawab tu, okey. So, soalan seterusnya, kalau bukan kenderaan yang parking kat IoT tu, AI tu detect ke tak? Contoh macam kontena ke, sampah ke, apa ke? Okey, macam jawapan yang sebelum ni, okey. So kita akan detect by classification dulu. Okey.
So kita akan detect that kawasan tu itu kenderaan ke ataupun tak. So kalau tak, dia still akan tulis free parking. Okay, free parking. Walaupun actually kawasan tu contoh macam tong sampah tadi kan. Okay, tong sampah tu dia bukan kenderaan. Jadi dia still ada. Jadi sebagai manusia tu angkatlah, pindahkan. Lupa kan. Okey, faktor cuaca mempengaruhi fungsi ketepatan pengesanan Oh, saya kenderaan terkam. yang masuk fas. Eh? Tak Baik, apa, tak apa, dengar kan? teruskan. Saya tertekan Okey. mute tadi. Okay. Okey. Untuk faktor cuaca ni, okey, faktor cuaca tadi macam sama juga yang tadi saya explain. Kalau dia contoh mendung waktu mendung, okey. Benda ni dia akan gelap sikit. Yang ni dia bergantung kepada kamera tu sendiri. Okey. Tapi disebabkan kita ada YOLO, okay, YOLO ni bagus ke walaupun dia keadaan yang tak berapa cantik sangat pun dia still boleh detect itu kenderaan pun ataupun tak. Dan dari situ selepas YOLO tu identify, baru kita akan proses untuk bahagian parking tu. So tak kisahlah hujan ke ataupun panas ke ataupun dah nak maghrib tu, okey lah. So untuk malam dia depending pada kamera tu lah. Kalau ada infrared tu should be nampak lah, tapi malam jarang ada orang charge untuk parking kecuali shopping complex lah. Okay, next. Kalau ada motor parking letak troli kat parking tu, dia still detect ke? Saya rasa ni soalan yang sama lah macam yang sampah tadi kan. So dia akan auto detect lah. Okay. Yang ini bagaimana jika kamera tu berubah posisinya. Okay, soalan ni menarik sikit. So kalau kamera tu berubah, kita kena train balik ke macam mana? Load Okay. semua. Untuk biasanya bila untuk dia normally macam movement ataupun terlanggar, okay. So dia akan ada dia mesti akan lari. Jadi the best way kalau macam parking organizer lah ataupun parking owner ni, dia akan tengok that parking dalam dashboard tu macam something wrong lah kan. Jadi benda tu dia kena remap balik lah ataupun kita draw balik dalam kita punya Python mapping tu. Okay, so kita boleh draw balik semula that parking. Sebab nak buat macam sebenarnya kita ada plan lah, macam kita nak terus detect that grid menggunakan grid base punya saya tak ingat dia punya term dia. Okay, yang tu kita boleh buat automatic lepas ni, tapi tak ada masa lagi lah kan. Jadi still benda ni still happy suka-suka je. Jadi all the parking untuk kita mapkan tu kita still manual lah, kita akan buat manual. Maybe later kalau macam benda ni ada permintaan komersial ke, maybe kita boleh buat automated untuk bila parking tu dia detect je, dia akan terus draw kan ikut parking line lah. Okey, terima kasih semua. Maksudnya kita dah tak ada soalan-soalan lah. So, setakat ni untuk pembentangan bagi parkir pintar, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Encik Hamizi kerana membentangkan projek beliau lah. Terima kasih. Okey.